Bagaimana pula dengan peranan peguam pembeli? Adakah peranannya sama dengan peguam penjual? Jadi pertama sekali, antara tanggungjawab peguam pembeli adalah sekiranya hartanah itu adalah hartanah low cost ataupun kita panggil kos rendah. Jadi peguam pembeli perlu untuk memohon kebenaran kos rendah atau kita panggil apply low cost consent di pejabat yang berkaitan. Kalau dekat Selangor, kita panggil dia sebagai Lembaga Perumahan Hartanah Selangor. Itulah kita perlu menghantar permohonan di LPHS itulah kalau di Selangor. Ataupun kalau di negeri-negeri lain, di pejabat SUK negeri tersebut. Okey. Peguam pembeli inilah yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan segala perkara berkaitan dengan law cost consent. Bermula dengan peguam pembeli, dia akan melengkapkan segala borang-borang permohonan dan mendapatkan segala dokumen yang diperlukan untuk memohon kebenaran kos rendah ini. Kemudian yang kedua, antara tanggungjawab peguam pembeli juga adalah bagi memastikan pihak pembeli menyelesaikan segala pembayaran wang pendahuluan atau kita panggil deposit lah, seperti mana yang sudah tertera di dalam perjanjian jual beli. Yang ini penting ya untuk memastikan pembeli membuat pembayaran tersebut kepada peguam pembeli untuk membolehkan peguam pembeli nanti transfer duit kepada peguam penjual. Selagi wang deposit tu tak bayar, mestilah peguam penjual dia tak akan bagi klien dia untuk sign SPA. Sebab itulah mestilah dia pun nak protect bahagian penjual juga. Bila dah dapat deposit, baru dia akan panggil klien dia untuk sign dokumen dan inilah untuk ditransfer kepada penjual lah duit tersebut selepas sign. Okey, kemudian peguam pembeli juga bertanggungjawab untuk membuat permohonan surat pengesahan kepada pemaju bagi hartanah yang berstatus geran induk atau kita panggil master title. Ini juga penting yang mana permohonan pengesahan pemaju adalah bertujuan untuk memastikan segala maklumat berkenaan dengan hartanah tersebut adalah tepat. Jadi permohonan pengesahan pemaju juga adalah bertujuan untuk mendapatkan kebenaran daripada pihak pemaju untuk proses upsale ni. Yelah, geran tu pun atas nama pemaju kan. Mestilah kalau kita nak buat apa-apa, nak jual ke, nak beli, nak apa-apalah segala apa-apa proses, perlulah kena dapatkan kebenaran pemaju untuk rumah tersebut lah. Jadi selain itu, tanggungjawab peguam pembeli juga adalah perlu membuat carian persendirian di pejabat tanah hartanah yang berkaitan. Permohonan carian persendirian ni berperanan untuk mendapatkan maklumat hartanah seperti nak tahulah sama ada hartanah tu mempunyai sekatan ataupun tidak, apa syarat nyata pada hartanah itu, perumahan ke, perniagaan ke, pertanian ke kan. Lepas tu nak semaklah maklumat pemilik hartanah ni sama ada sudah atas nama individu ataupun masih lagi atas nama pemaju. Kemudian pemilik juga, kalau kata pemilik masih ada hutang, jadi kat situ pula kita boleh tengok ada gadaian ataupun ada caveat ke tidak. Jadi membuat carian persendirian ni memang sangatlah penting sebab dari carian tu kita dapat banyak maklumat tentang hartanah. Tentang hartanah tu lah banyak sangat maklumat yang kita boleh dapat daripada carian persendirian ataupun nak buat carian rasmi pun boleh juga. Okay. Kemudian yang seterusnya, peguam pembeli juga bertanggungjawab untuk adjudikasi borang pindah milik ataupun dipanggil sebagai borang 14A. Borang 14A. Jadi peguam pembeli inilah yang akan menguruskan adjudikasi borang 14A, form 14A lah. Apa pula adjudikasi ni? Jadi adjudikasi ni sebenarnya adalah bagi tujuan untuk memastikan sesuatu surat cara distemkan dengan duti ataupun bayaran yang sewajarnya dan diterima sebagai telah distemkan dengan sempurna. Yang ni kalau kata rumah tu sudah atas nama penjual, atas nama individu, kita guna borang 14A lah. Tapi kalau geran tu masih atas nama pemaju, kita guna, kalau kata dia master title lah, kita guna deed of assignment. Yang tu dia dokumen lain lah. Tapi dia dua-dua tu tujuan dia sama lah. Yang mana kalau dia untuk pindah milik lah, dan adjudikasi ni kena buat lah untuk
menjadikan jual beli itu sempurna lah. Kalau surat cara yang tidak distampkan dengan sempurna ni tidak boleh dijadikan dokumen tersebut sebagai bahan bukti di mahkamah. Kalau satu hari nanti ada orang claim kata itu rumah dia, jadi dokumen ni lah antara salah satu bukti lah yang boleh digunakan di mahkamah sebagai itu rumah aku bukan rumah kau, macam tu. Jadi peguam pembeli ni perlu memastikan segala maklumat dekat dalam borang 14A ataupun deed of assignment tu adalah betul dan tepat. Dan kemudian dokumen tu pun dah ditandatangani lah oleh pihak-pihak yang sepatutnya sebelum proceed dengan proses adjudikasi borang pindah milik ni. Jadi bila dokumen semua dah lengkap, peguam pembeli pun dah melaksanakan adjudikasi 14A dekat dalam sistem LHTN. Peguam pembeli juga perlu memastikan peguam bank pembeli ni menjalankan tanggungjawabnya mengikut masa yang sepatutnya, yang mana kena pastikan betul-betul segala proses adalah mengikut timeline dan mengikut track. Jadi ini adalah sangat-sangat penting bagi memastikan tidak ada sebarang denda atau penalti yang berlaku di kemudian hari. Nanti kalau ada apa-apa masalah, klien mesti akan cari peguam SPA. Jadi sebelum apa-apa terjadi, peguam ni kena pastikan semuanya berjalan dengan lancar untuk mengelakkan apa-apa yang tidak diingini berlaku. Yelah, siapa je yang nak kena bayar penalti ataupun denda, betul tak? Jadi akhir sekali, peranan peguam penjual, iaitu peguam penjual perlu memastikan segala perkara berkaitan dengan utilities seperti cukai taksiran, bil air, bil api, bil penyelenggaraan, indah water, semua tu telah ditukar nama pemilikan kepada nama pemilikan yang baru, iaitu dah tukarlah kepada nama pembeli. Yang ini semua perlu ambil maklum ya, penukaran nama utilities pihak peguam tidak akan buatkan bagi pihak klien. Pembeli ataupun klien itu sendiri perlu pergi ke bahagian perkhidmatan untuk buka akaun atas nama pembeli dan penjual. Perlu juga pergilah untuk tutup akaun atas nama penjual. Kenapa kena tukar nama utilities ni? Mestilah kita kena tukar kan, sebab untuk mengelakkan daripada perkara yang tidak diingini daripada berlaku. Jangan memandang remeh ia berkenaan perkara ini sebab ia akan memberikan kesan kepada pemilik asal, iaitu penjual lah, sekiranya ada apa-apa tunggakan pada bil-bil utility tersebut yang mana pemilik asal itu yang akan dituntut oleh pihak perkhidmatan. Dah jadi satu hal lain pula yang timbul. Jadi saya rasa cukuplah penerangan saya secara ringkas tentang peranan dan tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh peguam pembeli ini.